Jika buat kerabu perut, jangan diperah 5 perut. Kalau baik, tolong diikut. Kalau buruk, jangan diturut. Terang malam bulan purnama, puteri raja membaca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Wa ta'allum bil 'ilm wa tazakkur bit tazkir wa nafa' wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي الدفاع وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمان. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والجدب والقهط والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam Sahibul Fadilah, Tuan Imam Masjid Al-Muhsi Simpang 3 Tasikilugong, seberang Perairan Utara Pulau Pinang, barisan tertinggi lanjutan kuasa daripada pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha bendahari dan komiti tertinggi dalam lanjutan kuasa Masjid Al-Muhsi Simpang 3 Tasikilugong, seberang Perairan Utara Pulau Pinang. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para habaib, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. InsyaAllah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pertemuan kita pada malam ini Allah Taala limpahkan keberkatan dan perpisahan kita kelak Allah Taala kurniakan limpahan kerahmatan. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak ada satu pun perkara yang Allah Subhanahu wa taala mempertamakan dirinya dalam melakukan dan memkeduakan para malaikat dalam melakukan perkara tersebut melainkan perintah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk hamba-Nya melakukan ibadah salat, maka yang melakukan ibadah salat itu adalah hamba-Nya dan bukan Allah dan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan seluruh hamba-Nya untuk mendirikan ibadah puasa, tetapi tidak bagi Allah dan para malaikat. Haji, umrah, begitu juga dengan beberapa perkara tasyrik', pensyariatan yang lain yang mana Allah Ta'ala perintahkan dan Allah tidak melakukan. Bahkan malaikat juga tidak serta melakukan perkara tersebut. Namun begitu bagi perintah selawat, satu perkara yang dituntaskan oleh Imam Al-Jazuli dalam kitab Dalailul Khairat dengan menyatakan betapa
Tidak ada perkara yang dipertamakan Allah dalam melakukan dan dikeduakan malaikat dalam melakukan perkara tersebut melainkan perintah selawat. Bagi orang yang memperbanyakkan selawat, kata Imam Al-Jazuli, akan diberikan rahmat oleh Malikul Jabbar. Barang siapa yang memperbanyakkan selawat akan didoakan oleh Malakul Akhyar. Barang siapa yang melazimi selawat, maka dia akan mendapat syafaat dari Rasul Al-Mukhtar. Kerana itu, pada setiap kali tibanya hari raya di kalangan umat Islam, iaitulah hari Jumaat, di setiap mimbar, para khatib, bahkan Bilal, akan melaungkan dan mengaumkan kalimah ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala menggunakan kalimah nada munadi, ya ayyuhalladzina amanu, iaitu kalimah ajakan, kalimah mengajak mana-mana orang yang memiliki nilai iman, dan kalimah iman di situ dimunculkan dengan kalimah amanu, ya ayyuhalladzina amanu, yang memberikan maksud iktibar besar kepada kita, iaitulah mana-mana orang yang ada iman, baik kecil maupun besar, tebal maupun nipis, dalam maupun jangkat, sama ada jauh ataupun dekat, sekelumit barang 1 inci, walau 1 hun pun, selama mana dia ada iman, maka dia kena berusaha lah semampu mungkin untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ada iman semestinya dia tidak ada rasa masalah untuk memperbanyakkan selawat. Kerana itu tuan-tuan, moga-moga dengan kita berusaha untuk memperbanyakkan selawat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap satu titis-titis kebaikan. Allah Ta'ala panjangkan silaturahim di kalangan kita. Allah Ta'ala sembuhkan segala setiap penyakit yang ada di kalangan kita yang menderita. Allah Ta'ala luaskan segala perkara yang sempit, dan setidaknya Allah Ta'ala meletakkan dan menudukkan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, malam ni masih lagi kita berada di bawah naungan dan juga payungan bulan Rejab. Nanti kira debar waktu dan hari masuk ke dalam bulan Sya'ban, yang ditandakan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Musnad Imam Ahmad pada jalur bacaan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kepada kami, ke atas kami bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Dalam keadaan kita masih lagi bergelumang dengan maksiat, kita berlumpur dengan noda, kita masih lagi berkalung dengan dosa, Allah Azza wa Jalla dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya masih lagi memberikan izin untuk kita sampai ke bulan ini. Sedangkan dalam waktu yang sama ada di kalangan saudara kita, ahli waris kita, ibu ayah kita, adik kakak, kawan-kawan yang kita kenal, sahabat seperjuangan dalam urusan kita mencari ilmu dan juga rezeki, telah pun kembali ke rahmatullah, bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla wa ala. Mereka hanya sempat untuk bersama dengan kita mungkin 2-3 hari lepas, ataupun mungkin sempat mereka masih mampu untuk mengembuskan nafas hanya sampai pada minggu lepas. Ada juga yang telah pun kembali sebelum masuk bulan Rejab. Tapi kita yang masih lagi banyak dosa, Allah Ta'ala sempatkan lagi sampai ke malam ini. Kerana itu kata Imam Al-Ghazali, semakin dekat kita dengan kehidupan, semakin banyak kita dihidupkan, semakin kita boleh lagi hidup setiap hari, itu memberikan satu titik tanda betapa Allah nak supaya kita cepat-cepat bertaubat. Allah Ta'ala nak supaya kita kembali taat. Allah nak supaya kita tinggalkan maksiat. Bukanlah dihidupkan kita pada hari yang akan datang ini untuk kita menambahkan bekal dosa, bukan untuk kita membesarkan gudang-gudang dosa, tetapi Allah Ta'ala nak kita jadikan setiap hari yang kita tempuh itu adalah hari yang lebih baik. Bukan lebih baik daripada orang lain, tetapi lebih baik daripada diri kita sendiri yang kemarin. Hakikat keimanan ini adalah satu tunjang utama dalam usaha kita untuk duduk dalam keadaan kekal, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Moga-moga nanti kita kembali berpulang kepada Allah Azza wa Jalla wa ala. Kita adalah orang yang digelarkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita adalah orang yang mendapat gelar sebagai golongan mardiyah.
Kita adalah golongan yang akan mendengar kalimah wadkhuli jannati. Kita adalah orang yang senantiasa berada dalam kedudukan membesarkan Allah dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dalam urusan kita, dan bukan membesarkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kerana itu dalam kupasan yang sama, bila sebut bulan Rejab ini, kenapa ditandakan dengan keberkatan? Ada banyak tampilan yang disebutkan. Antaranya adalah bulan Rejab adalah satu bulan yang termasuk daripada kalangan bulan yang mendapat gelar tabal di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala, iaitulah bulan Ashhurul Hurum, iaitu bulan-bulan haram. Ada 3 bulan mutawaliyat, ada 3 bulan berturutan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram. Yang itu berturutan. Kenapa nama bulan itu bulan Dzulqa'dah? Bulan Dzulqa'dah daripada kalimah qu'ud. Qu'ud maksud dia duduk sebentar. Ada dua jenis duduk dalam Quran yang Allah Ta'ala sebutkan. Yang pertama adalah ijlis, jalasa. Yang kedua adalah qa'ada ataupun qu'ud, iaitulah duduk sebentar. Kalau jalasa ni duduk lama. Contoh daripada jalasa, kalau menjadi satu benda yang duduk tu ramai, kalau seorang duduk kita akan sebut ijlis, iaitu kita minta dia duduk, ijlis. Tapi kalau ramai-ramai kita duduk di satu tempat dalam satu masa, maka jalasa yang duduk lama ni dia akan bertukar menjadi majlis. Sebab tu dalam waktu yang sama, malam ni kita duduk dalam keadaan majlis. Dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, moga pertemuan kita ini diangkat dan dinobat sebagai majlis ilmu di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bila sebut kata majlis, sifatnya adalah lama. Jadi yang mana main mengaji ni, selalunya dia akan duduk dalam majlis ilmu, dia kena lama-lama lah. Kalau kata nak duduk saat-saat, maka dia akan duduk qu'ud. Qu'ud ni sifat duduk dia sebentar. Maka kenapa disebutkan dengan nama Dzulqa'dah? Kerana orang Arab Mekah pada bulan itu, mereka hanya sempat untuk duduk sebentar saja. Kenapa duduk sebentar? Sebab bulan Dzulqa'dah juga, selain daripada dikenal sebagai bulan Ashhurul Hurum, iaitu bulan yang ditandakan sebagai bulan haram, dia juga adalah satu bulan yang disebutkan dan dimaksudkan sebagai bulan haji. Bulan haji ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada pada 3 bulan, iaitulah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah. Bila sebut kata Dzulqa'dah, orang Arab Quraisy, orang Mekah, mereka tak boleh duduk lama. Mereka kena duduk sat je. Sebab apa duduk sat? Sebab orang daripada serata alam akan turun berkampung di Mekah. Jadi mereka nak kena urus banyak benda. Makan minumnya, penginapannya, urusan perjalanannya, pengangkutannya. Maka mereka tak akan boleh duduk lama-lama. Sebab itulah bulan Dzulqa'dah. Kemudian datang bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah? Zul bermaksud yang memiliki, hijjah maksudnya haji. Maksudnya bulan tu ada musim haji. Dilakukan manasik haji. Kemudian bulan Al-Muharram, ulama menyatakan ia adalah tandaan utama kepada perkara yang disebutkan sebagai bulan haram di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Manakala bulan Rejab diambil daripada kalimah tarjib, iaitu mengagungkan. Bulan yang kita kena usaha untuk mengagungkan kemuliaan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bila masuk saja bulan Rejab, kita kena usaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena usaha untuk mentakdiskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena usaha untuk meningkatkan iman. Sebab tu ditandakan pula bulan Rejab ni, kata Nabi SAW, wa Rajabun Mudar baina Jumada wa Sya'ban. Duduknya bulan Rejab Mudar ini di antara Jamadil Akhir dan juga bulan Ramadan, baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Dan bila masuk bulan Rejab, selain daripada perkara yang berkaitan di antara Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban, ulama sambung lagi. Daripada Rejab, dia akan pergi kepada Sya'ban, dia akan pergi kepada Ramadan. Yang tu yang main daripada doa daripada Musnad Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh tak boleh? Boleh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh tak boleh? Boleh. Yang tak mau baca boleh tak boleh? Boleh. Yang nak baca boleh tak boleh? Boleh. Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan satu fatwa berkenaan dengan pembabitan tentang bacaan doa ini. Maka ia disebutkan dengan tuntas daripada segenap seluruh negeri di Malaysia, doa ini adalah yang dibenarkan. Cuma kalau baca Rajabin, sebagian ulama lughah mengatakan ia adalah bermaksud semua Rejab, bukan dekat Rejab kali ini, Rejab yang lepas, Rejab yang depan, Rejab yang akan datang. Tapi kalau Rajabah, dia dah masuk pada bab takhasus, iaitu bab pengkhususan untuk Rejab kali ini ni.
Kita minta Rejab kali ni adalah Rejab yang lebih baik daripada Rejab yang lalu. Bila masuk bulan Rejab juga, kalau kita duk ingat Dr. Roybah Zuhaili, dia juga pernah menyatakan ayah kepada dia, ayah dia tu, bila masuk bulan Rejab akan mula puasa daripada 1 Rejab sampai habis Ramadan. Maksudnya 3 bulan direct. Kan? Jadi orang Sepang 3 hak muka cengeng-cengeng tu, aduk jegi daripada awal tu, kalau boleh puasa siap. Puasa daripada 1 hari bulan sampailah 30 hari bulan. Tengok muka ganas kan. So puasa tengok ganas tak ganas. Ada duk pulun buat diet IF. Duk buat diet keto, diet 16 jam, 48 jam, 72 jam, muka sampai tinggi kongkiak setengah. Kalau kita boleh puasa tu puasa. Benda ni benda bagus. Kerana Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dia sebut, siapa yang buat amal kebaikan dalam bulan Rejab akan dilipat gandakan. Dia jadi double. Baca Quran 1 huruf bersama dengan 10 hasanah. Masuk bulan Rejab, dia pulun baca Quran dengan kelancaran yang dia miliki, maka dia dapat double, 20. Kalau sedekah, tampilan ukuran measure berkenaan dengan ganjaran kebaikan sedekah, 1 benih akan tumbuh 1 pokok yang mana memiliki 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, maka dia akan dapat 1 sedekah dapat 700. Untuk bulan Rejab double 1400. Maka bila sebut berkenaan dengan kebaikan yang begitu banyak, kita sepatutnya masuk bulan Rejab yang mungkin hanya tinggal beberapa hari ini, kita kena usaha untuk tingkatkan amalan. Begitu juga kata Imam Al-Baihaqi, bagi orang yang melakukan kemaksiatan juga kena jaga, berisiko. Bulan Rejab ni dia juga akan jadi double. Tandaan dosa tetap 1, tetapi bila masuk bulan Rejab, dia melakukan dalam keadaan menafikan keagungan Allah Azza wa Jalla wa Ala, menafikan segala ketaatan kepada Allah, maka perkara itu akan jadi double. Dikutip daripada kitab Syu'abul Iman. Masuk bulan Syaban pula, dia punya matematik dia lari, dia lain. Kiraannya tak sama. Dia akan jadi 60 ke 70 kali ganda. Jadi orang pun pekat fikir. Dia kata, kalau aku tu tak payah buat apa bulan ni, kita buat bulan depan. Pasal bulan depan 60 kali ganda. Kan kalau baca 10, dapat 60. Bulan ni dapat 20 kan. Jadi dia taruh bulan depan. Boleh, kata ulama. Dengan syarat, dia confirm esok tu dia masih hidup. Kalau esok dia masih hidup lagi, dia confirm angkat tangan. Orang simpan 3, dia confirm siapa sini esok masih boleh hidup, dia angkat tangan dengan kaki-kaki sekali, esok masih boleh hidup, silakan. Tapi kalau kita tak confirm esok boleh hidup ke tidak, mungkin malam ni malam terakhir, maka kita kena usaha untuk fastabiqul khairat. Masuk bulan Ramadan, kata Imam Baihaqi, ganjarannya adalah lebih besar. Paling tidak kalau siapa yang nak pulun kira, seperti mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi bila mana didatangkan hadis berkenaan dengan hadis Imam Muslim yang menyatakan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka kata Imam An-Nawawi yang disebutkan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, ihtisaba iaitu orang yang bermuhasabah. Muhasabah ni kalau ambil daripada kalam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Maka ia bermaksud timbang tara pada diri. Kita timbang-timbang dosa kita, kita timbang-timbang pahala kita. Maka kata Imam An-Nawawi, kalau orang tu dia jenis duk kira pahala, dia baca Quran hari ni surah Al-Kawthar, ada 43 huruf, 43 kali 10 dia kata dapat 430 lah. Bulan Rejab kali dengan 2 dapat dekat dia 860. Maka dia duk pulun kira hak tu pun orang macam tu dikira pahala ganjaran kebaikan di bulan Ramadan. Sampai teratur kata Imam An-Nawawi. Tapi kalau kita nak ambil daripada penutup berkenaan dengan ganjaran bulan Ramadan, kata Imam Al-Baihaqi, pahala untuk bulan Ramadan seluruhnya daripada malam pertama sampailah petang terakhir hanya berada dalam genggam takluk Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui oleh siapa pun tak tahu. Sebab tu ditandakan perjalanan Ramadan itu bermula dengan lillah dan berakhir dengan lillah. Kita nak puasa, kita akan niat dan hujung niat kita akan sebut lillahi ta'ala. Dan ketika kita berbuka pun kita akan baca satu kalimah yang biasa kita dengar, Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Iaitu kita berbuka pun dengan iman, berbuka pun dengan menunjukkan kepercayaan, keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan bulan Rejab ini daripada relung sejarah dalam petak perjalanan sejarah umat. Kalau ikut pada zaman Nabi SAW, Nabi sebut warajabun mudar. Kenapa Rejab mudar? Mudar ni bukan nama makhluk apa ke? Rejab mudar. Mudar ni maksudnya satu kabilah. Satu kabilah yang duduk di Mekah.
Mekah ni dia ada banyak kabilah. Nabi pun, keturunan Nabi dikenal pada banyak. Nabi pernah menyatakan, aku adalah daripada Bani Abdul Muttalib, aku adalah keturunan Bani Hashim, aku adalah Bani Abdul Manaf, aku adalah Bani Kinanah. Dalam satu riwayat Nabi sebut, aku adalah keturunan Bani Kinanah yang suka makan daging kering. Nabi SAW juga menyatakan, aku ini adalah keturunan daripada Bani Adnan. Yang tu yang mai selawat Adnan, sallallahu alaihi ya Adnani. Mudar di mana? Mudar ni kalau ikut daripada susul galur keturunan Nabi, dia ada peringkat yang ketiga sebelum daripada Adnan. Daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khudaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Daripada susul galur Adnan, dalam satu riwayat disebutkan Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqwa bin Nahur bin Tarikh bin Ya'ra bin Yazju bin Nabit bin Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Nan bin Arfaqshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Daripada Nuh bin Miqlail bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bin, tak ada, jangan duk fikir. Saya duduk puluh pula, kan? Nabi Adam bin apa? Tak ada bin. Kalau fikir juga lagi bengong ah. Bukan bin dah. Sebab tu dalam keturunan Nabi SAW ada terselit dekat situ Bani Mudar. Bani Mudar ni bila masuk bulan Rejab, mereka lah satu-satunya kabilah. Kalau ikut pada tandaan riwayat daripada Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Sa'ad, bahkan sebahagian juga dimuatkan oleh Ibnu Hisham, Bani Mudar ni satu keturunan yang mana masuk bulan Rejab mereka tak perang. Orang Arab ni mereka terkenal dengan industri peperangan. Boleh kata industri ya, perang. Perang sedia. Berentuh bu perang. Pijak cekam kawan perang. Silap ambil unta orang perang. Kira perang. Tapi bila masuk bulan Rejab, Bani Mudar dia tak perang. Mereka takkan bawa pedang. Mereka takkan bawa panah. Kalau bawa busur, anak panah ditinggalkan. Kalau bawa busur dengan panah, maka anak panah tu tadi akan dibuka, mata tajam tu tadi untuk disimpan sampai terang tu. Kalau bangsa lain, kabilah lain main duk kacau mereka pun mereka takkan layan. Tak wujudkan konfrontasi, kontroversi, pertempuran, pertempuran dan peperangan, sebab mereka memuliakan bulan Rejab. Dan kerana itu kita yang mengaku sebagai umat Nabi SAW, kalau kata tengok pada apa yang ditunjukkan oleh Rejab Mudar, bangsa Mudar ni, Bani Mudar, mereka adalah orang yang tak beriman sebahagiannya. Mereka yang tak beriman pun boleh meninggalkan perang, boleh meninggalkan percanggahan, boleh meninggalkan pertembungan dan pertempuran. Tapi kita yang beriman, masuk bulan Rejab masih lagi duk berkelahi. Tak puas hati dengan jiran, duk berkelahi dengan kawan sekerja, duk berkelahi dengan mak ayah, duk tak puas hati dengan adik-beradik. Maka ketahuilah, nilai tersebut adalah lebih buruk dan lebih teruk daripada orang kafir Quraisy yang memuliakan bulan Rejab. Sebab itu, antara peringatan sebenarnya masuk bulan Rejab ni kita dah kena standby, kata ulama. Dikutip daripada kitab Latiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, disebut apa? Bulan Rejab dengan bulan Syaban ni adalah bulan untuk mempertingkatkan ilmu faham tentang puasa. Ulama akan bersegera untuk menggalakkan di kalangan masyarakat meningkatkan faham tentang fiqh siam. Fiqh siam, bukan menikah siam. Fiqh siam, maksud dia kefahaman tentang puasa, rukun, wajib, syarat, siapa nama perkara batal puasa dikliarkan dalam bulan Rejab dan juga bulan Syaban. Sebab tu selalu daurah dilakukan di pondok-pondok. Kalau kata Masjid Al-Muhsi, mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang buat daurah berkenaan dengan bulan Ramadan. Sila buat. Sebab apa? Nanti masuk bulan Ramadan, di kalangan ulama salafus salih, mereka tidak akan lagi melakukan ataupun menganjurkan halaqah-halaqah berkaitan dengan fiqh puasa. Kata Imam Rabi', anak murid Imam Syafi'i, dia sebut Imam Syafi'i masuk bulan Ramadan, kelas dia tutup, kuliah dia tutup, halaqah dia tutup. Tak ada lagi dah soal jawab apa, tak ada. Sebab dia cuma tumpu pada 3 benda: siyam, qiyam, Quran. Masuk satu Ramadan sampai habis Ramadan, tak ada benda-benda tu. Begitu juga dengan beberapa bilangan ulama di zaman salafus salih. Bila nak menerah benda berkaitan dengan puasa, bulan Rejab dengan bulan Syaban. Itu dulu-dulu tok guru dia selalu sebut, masuk bulan Rejab dengan Syaban ni, hampa kena pergi pondok, pergi mengaji kat pondok. Nanti selalu akan ada daurah tentang puasa.
Kita pun belah sini pun nak pergi pondok tu jarang. Dia pergi buat pondok. Tu masalah. Dulu tak apa, Malakov ada. Kan? Lahak Miang dulu mana ada apa lagi. Boleh dia pergi buat pondok dalam tu. Dia pun buat pondok agak bulan Rejab. Pasal apa? Lagi 2 bulan nak puasa. Sekali elok masuk bulan puasa, dia boleh pergi lepak kat pondok tu. Tu pondok lain bang. Yang saya cerita ni pondok mengaji, bukan pondok tu. Pondok tu pun bagus ke. Dia pergi bubuh banner ceramah agama. Dalam Kelabah Sawit tu. Belah Malakov. Malakov pula tak ada. Panggil Setia. Kan? Lahak Miang orang tak kenal dah. Orang panggil Saintek. Belah sini. Tak ada dah kunci Aceh pun orang tak kuasa dah. Lah semua naik habis jadi berita. Esok main musim bukan minta lah. Terus dulu banjir pun kita baru kenal apa itu tasik gelugong. Masa banjir berat dulu, masa banjir besar dulu kita baru tahu mana dia kampung tasik. Masa banjir dulu baru kita tahu tak mana yang kita Lahak Yui. Masa banjir baru kita tahu tak mana Kubang Menarung. Masa banjir baru saya tahu kampung saya ayak melintah. Masa banjir pasal ayak melintah jalan baru tahu. Kata yang tu kata banjir bagi keluar balik nama. Yang tu zaman pokok kelapa sawit. Kolam dalam kelapa sawit berlambak. Ayak boleh lari pergi duduk dalam kolam. Lah dia tak ada arah kolam. Tuan-tuan tarik daripada ujung pokok sana. Rapat sampai ke belah belakang bertam. Tuan-tuan tarik mai pula sampai ke hujung Mata Lansat. Tarik mai belah kita. Berhenti ke Lahak Miang. Keliling. Paku naik. Semua tengah naik bangunan. Esok soalan dia. Ayak kalau kata banyak dia pergi mana? Ayak melintah. Dia tak pergi lain lah. Tak tahu lah. Kan? Sebab tu, bila sebut kata bulan Rejab dengan bulan Sya'ban ni adalah bulan untuk kita tingkatkan faham berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang puasa. Sebab nanti bila masuk bulan Ramadan, antara soalan yang selalu masuk dalam WhatsApp, telefon, hari pertama, hari kedua, apa hukum korek hidung? Kita sampai cemui. Bukan kata setahun, dua, tiap-tiap tahun. Tak main hari pertama, dia main hari kedua. Tak main hari kedua, dia main minggu pertama. Dan nanti telefon. Saya pula duk jaga saudara baru tuan-tuan. Macam-macam. Kata itu hari Ustaz cakap korek hidung batal. Korek hidung siapa? Sudah. Aku tak abang ke? Kata tak, Ustaz cuma tulis dekat papan putih tu korek hidung batal. Kita berhabang korek hidung sendiri. Kalau kita korek hidung kawan, kalau kita ambil tangan kawan korek hidung kita, ni merepek lah. Yang ni kalau kita dapat jumpa, kita mau pergi minum air bateri X650 hak bubuh kat Unda Petak. Kok-kok boleh jernih hati. Sebab tu bulan Rejab, bulan Sya'ban bukan bulan untuk kita duk gelut dengan benda-benda lain. Bahkan sebagai ulama kontemporari juga sebut, bulan ni lah bulan untuk kita pergi cari segala persiapan masuk Ramadan. Bukan dekat persiapan ilmiah, tetapi juga persiapan jasadiah. Segala baju raya, tirai, tudung tingkap ke apa-apa, semualah. Bukan nanti dah masuk bulan Ramadan. Pasal bulan Ramadan nanti orang nak ligan Lailatul Qadar. Hampa duk agai tanggal kamdar. Hampa duk pulun cari benda-benda nak sambut raya. Padahal benda tu kena settle lah. Pasal apa settle lah? Sebab nanti masuk bulan Ramadan, kita nak all out dengan amalan bulan Ramadan. Baik. Tuan-tuan, dalam bulan Rejab juga ada beberapa perkara besar dalam perjalanan umat. Antaranya yang selalu kita bawakan adalah kisah berkenaan dengan Sariyah Nakhlah ataupun operasi Abdullah bin Jahash yang berlaku pada tahun kedua Hijrah dalam bulan Rejab. Dan operasi ini adalah operasi terakhir sebelum berlakunya Perang Badar Al-Kubra yang berlangsung pada 17 Ramadan tahun yang sama. 2 bulan sebelum berlakunya Perang Badar Al-Kubra, satu operasi ketenteraan resikan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan mengarahkan satu orang sahabat bernama Abdullah bin Jahash radhiyallahu an untuk melakukan resikan yang khusus di satu kawasan dekat dengan kota Taif menuju ke Mekah, iaitulah satu lembah yang digelar sebagai Lembah Nakhlah. Dalam operasi tersebut berlaku pertempuran sengit dan umat Islam berjaya untuk menguasai keadaan, dan terbunuh di kalangan kafir musyrik pada waktu itu adalah Amru Al-Hadrami, adik-beradik ataupun saudara terdekat kepada Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah, yang nanti kita akan tandakan dalam satu lagi peristiwa besar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam waktu lewat selepas daripada Nabi, selepas pada zaman para sahabat, 1 tahun, iaitu tahun 583 Hijrah, satu perkara yang juga besar dalam kehidupan yang memberi momentum perjuangan dalam masyarakat Islam seluruh dunia. Dan sebagian ulama sirah mengatakan di waktu inilah bermulanya kalimah mujahidin diperkenalkan, iaitulah di zaman pemerintahan ataupun kemudi nakhoda pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi Al-Hittiniyah,
yang mana pada tahun 583 dia berjaya untuk kembali menakluk dan membuka semula kota Baitul Maqdis yang sepanjang waktu itu dikenal sebagai nama Alia Capitolina. Kembali ke ribaan umat Islam pada 28 hari bulan Rejab tahun 583 Hijrah. Dan umat Islam berada dalam kedudukan yang begitu baik pada waktu itu bersama dengan kelompok bangsa dan juga agama lain, iaitulah Nasara dan juga Yahudi. Dan sampai ke tahun 1453 ketika mana Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, kemudian akhirnya jatuh semula sampailah kepada kita. Kita pun menerima domino kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam yang sama. Namun yang peristiwa yang menjadi perkara besar yang dibincangkan saban tahun, perkara yang malar segar, perkara yang pasti akan dicungkilkan kisah ceritanya, akan dibongkar selongkar rasanya, adalah kisah berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Dan dapatan disebutkan juga di Malaysia secara kajian yang terperinci yang dilakukan oleh beberapa agensi, menyebutkan antara sentimen ataupun antara peristiwa yang banyak diingat bila datang bulan Rejab, ditanyakan kepada ramainya orang Islam dalam satu kajian disebutkan adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang lain orang tak perasan, yang lain orang tak ingat, tapi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah benda yang semua orang ingat. Cuma tampilan yang kita dengar selalu daripada setiap kali Isra wal Mi'raj adalah beberapa juzuk dalam penceritaan. Dan kebanyakannya kita akan dengar daripada proses pertama lah, daripada mula Nabi SAW sampai datangnya Malaikat Jibril, kemudian adanya pembelahan dada, dibawanya melakukan tawaf, naik burak pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian melalui satu lagi proses Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui satu kawasan yang disebutkan dan digelarkan dengan Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat perintah salat, kemudian 50 waktu itu dikurangkan sampailah tinggal 5. Kemudian bila habis 5 tu, Nabi SAW tak lagi naik berjumpa dengan Allah Ta'ala sebab dah tak mau dah. 5 tu pun dah rasa cukup dah tu, malu dah nak minta. Kita pun bila dengar kisah sampai tu, hak belakang tu dia duduk runai kaki, dia kata kalau naik sekali lagi memang lah. Kalau Nabi naik sekali lagi tu memang dahsyat. Kan? Taubat, tak ada masjid lah. Tak ada syiar, tak ada lah daulah, tak ada lah apa-apa yang kita rasa hari ini. Sebab apa? 5 tu mewakili 50. Satu waktu solat bersamaan dengan 10. Kalau kita nak ambil kira dengan faham akal, sehari 50 waktu, sehari kita 24 jam, kurang lebih. Sehari kita kena solat 28 kali. Masjid Al-Muhsi ni, ingat tak dan buh nama. Kalau kita nak ambil siak saja kena ada 700 orang. Tok Bilal kurang-kurang 322 orang. Tok Bilal saja. 28 kali solat bang. Hang dan nak hantar anak pi tadika, tak ada anak. Dan nak pi cari pampers murah, tak ada anak. Dan nak pi buat live tekan beg kuning, tak ada anak. Nak buka Lazada, nak pi cari kasut sukan, tak ada anak. 28 minit bang. Setiap kali nak solat tu 28 minit dah selang dah. Bukan dekat subuh sampai Jumaat. Subuh nanti pun pakat riuh rendah. Subuh tu, lepas pada subuh ada lagi solat. Tera 5 solat tu pun duk confuse. Lohor ke zuhur? Dia pun tak tahu. Lohor ke zuhur ni? Nak buat mayang ni? Nak niat ni? Tu tera 5. Kalau 50. Sebab tu dengan izin Allah Azza wa Jalla wa Ala, dengan rahmat yang bersama dengan Nabi SAW, maka kita dapat kunjungan kebaikan ni. Kemudian sampailah Nabi turun balik. Kemudian Nabi Isra' balik mai ke Mekah. Dan yang kita nak bawakan malam ni sikit Dia banyak cerita Isra' Mi'raj yang tuan-tuan pun lebih faham dan lebih maklum daripada hadut depan ni. Saya nak menyampaikan ni tak tahu mana pun, tuan-tuan lebih tahu. Cuma yang saya nak ambil malam ni sikit iaitu bagaimana situasi penerimaan di kalangan orang kafir dan juga orang yang beriman. Sejurus Nabi SAW menceritakan peristiwa yang begitu spektakular, peristiwa yang begitu mengagumkan, peristiwa yang begitu hebat ini, peristiwa yang luar daripada akal, yang dinamakan dengan Isra' wal Mi'raj. Bagaimana respon, bagaimana mereka memberikan pandangan. Kalau ikut daripada perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ini antara yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah berkenaan dengan respon orang beriman dan juga orang yang tak beriman. Ketika Nabi SAW menyampaikan cerita pengkisahan riwayat tentang Isra' wal Mi'raj, orang Islam
berada dalam kedudukan yang tidak keruan, tak menentu pada waktu itu. Bahkan perkataan yang berat yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah adalah fatarad dan nas, orang yang beriman pada waktu itu berpaling. Bahasa kita kalau pada rad maksud dia murtad, tak beriman dengan Nabi SAW, tak percaya dengan apa yang Nabi sebutkan. Bagaimana dengan orang tak beriman? Orang tak beriman pada waktu itu gelak berguling, tepuk lantai, tepuk tanah, gelak, duduk, tepuk tanah. Sebab Nabi cerita Isra' al-Mi'raj. Dalam kitab Fiqh Sirah, Syed Hawa dia kata apa? Orang kafir Quraisy dia tak ambil kisah bab Nabi naik langit tu. Hak Nabi kata jumpa wanita, Nabi jumpa dengan orang tua, Nabi naik ke satu tingkat, Nabi tanya dekat Jibril apa dia tu, apa dia ni. Tak, yang tu dia tak ambil kisah. Hak tu dia tak ambil tahu. Yang mereka tumpu adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala telah pun memberikan penanda aras orang kafir Quraisy ni, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Mekah pada waktu itu mereka adalah negeri yang berpotensi sebagai negeri pengedar pengangkutan perdagangan. Maksudnya mereka bukan negara pengeluar, mereka bukan satu negara yang menghasilkan produk. Yang menghasilkan produk banyak di zaman Nabi SAW, di waktu Nabi di Mekah, di negeri selatan iaitu Yaman. Yaman. Kenapa Yaman? Sebab Yaman ni pemuka paling awal di Teluk Eden. Ni dalam peristiwa Tufanul Aqsa. Tentu akan dengar kisah berkenaan dengan Bar Al-Mandab, satu lengkung teluk kecil yang menyempitkan perjalanan setiap kapal yang nak masuk ke dalam Laut Arab. Dan dia kena lalu ke Teluk Eden. Nak lalu Teluk Eden, dia kena lalu dekat Bar Al-Mandab yang dikuasai sepenuhnya sekarang ini oleh Yaman. Dan Yaman ni di zaman Nabi mereka adalah negara pengeluar. Sebab tu dalam riwayat kisah Mus'ab bin Umair sebelum dia Islam, pakaian dia diukur dan dibuat oleh orang Yaman. Orang Yaman tu akan mai ke rumah dia untuk ukur kasut, untuk ukur baju, buatkan dia. Mus'ab bin Umair orang kaya. Minyak wangi dia mai daripada Syam. Sampai ke tahap anak-anak gadis di Mekah, kalau kata mereka bau minyak wangi, mereka tahu ini adalah bauan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni punya handsome, sampai ke tahap anak-anak perempuan di Mekah, anak-anak gadis akan berdiri di lorong-lorong yang mana dilalui oleh Mus'ab bin Umair. Sampai tahu tu. Tapi bila Islam sampai ke waktu Mus'ab bin Umair syahid, baginda Nabi SAW menitiskan air mata. Satu orang anak yang duduk dalam gelung kebaikan, duduk dalam apa yang disebutkan sebagai kepuk kekayaan, duduk dalam tempayan emas, meninggalkan semua dunia semata-mata untuk mendaulahkan Islam di negeri Madinah. Dan dia lebih awal sampai ke Madinah sehingga Islamnya As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum. Dan dia sanggup tinggalkan. Sebab tu Nabi sedih, Nabi menangis. Sebab bila mana dia syahid, kain yang dia ada tu nak tutup kepala, jengwai kaki, tutup kaki, jengwai kepala. Nabi sedih. Sebab orang ini bersaksi dengan kebaikan akhirat tanpa pernah meletakkan dunia dalam hati dia. Sebab tu Yaman dia adalah negara yang buat produk. Manakala Madinah yang bahagian utara atas daripada Mekah, mereka adalah negeri yang mengeluarkan produk berkaitan dengan pertanian. Bab apa kurma, bab buah-buahan semua di Madinah. Bab penternakan unta semua Madinah. Jadi Mekah ni dia cuma ada lori-lori lah. Sebab dia untuk perdagangan pengangkutan. Apabila kita sebutkan tentang Madinah, Madinah adalah negeri yang terkenal dengan industri penternakan dan juga pertanian. Itu semua maklum. Jadi di Mekah ni kalau nak faham mudah, dia adalah negeri yang berkaitan dengan logistik. Ambil barang, hantar barang, ambil barang untuk dagang, ambil barang untuk patah balik mai ke Yaman lah gitu ya. Jadi kalau nak lagi mudah antara analogi dia, di Mekah pada waktu tu yang penuh tu kira GDEC, DHL, hak tu lah kan, hak jenis Ninja Van, hak tu ya banyak. Dia tak ada produk-produk yang dibuat di situ. Jadi bila Nabi SAW sebutkan tentang peristiwa Isra', iaitu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka benda ni adalah perkara yang terawal yang memicu ketidakpuasan hati orang Quraisy kepada Nabi SAW, termasuk yang beriman. Kenapa? Sebab benda tu adalah benda yang takkan mungkin berlaku. Kerana Nabi pi dalam masa satu malam. Ketika mana Nabi berhadapan dengan situasi itu, Abu Jahal yang berada pada tempat yang sama telah pun
mengasalkan betapa hari itu dan pagi itu adalah pagi terakhir untuk orang di Mekah menerima ataupun beriman kepada Nabi SAW. Sebab tak ada siapa lagi yang akan percaya. Betul lah apa yang dibawakan dalam manifesto membunuh karakter Nabi. Iaitulah dengan mereka mengatakan Nabi adalah seorang pendusta, dan pagi itu semua orang berkat tahu. Kata Nabi cerita benda yang tak boleh diakalkan. Sebab tu bila kita sebut tentang benda ni, benda Isra' wal Mi'raj, Allah yang maha penyayang lagi maha mengasihani, Allah Ta'ala mulakan kalimah perjalanan Isra' wal Mi'raj. Kalau kita tengok pada tampilan surah Al-Isra' ayat yang pertama, Allah Ta'ala mula dengan kalimah subhanallazi. Kalimah subhanallazi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ulang dalam Quran sebanyak 4 kali. Satu dalam surah Isra' ayat 1, lagi 2 diulang dalam surah Yasin, dan yang keempat adalah surah Zukhruf ayat 13. Surah ni mungkin kita tak apa nak perasan, tapi kalimah subhanallazi itu kita ingat. InsyaAllah orang simpang 3 ingat. Iaitu subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kenderaan. Kata guru saya, pasal apa kita baca doa naik kenderaan? Pasal kita nak naik kenderaan. Kalau tak baca, kenderaan naik kita. Jadi kita membaca doa tu. Kalimah subhanallazi ni adalah satu kalimah yang berdiri pada kalimah subhan. Subhan akan muncul dalam Quran banyak lah. Ada subhanallah, ada subhanah. Subhanah dalam Quran saja ada 14 kali. Subhanahu. Mana-mana ayat Quran yang kita baca, jumpa kalimah subhan, subhanallah, subhanah, subhanalladzi, perlu kita kena tahu rumus dia. Iaitu jumpa ayat tu, kita kena pakai, kita kena faham, kita kena tahu benda yang diceritakan tentang ayat yang ada kaitan dengan subhanalladzi itu adalah benda urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Sebab tu bila mai kita sebut subhanalladzi asra bi 'abdi, makna kata yang memperjalankan Nabi siapa dia? Allah. Bila Allah yang memperjalankan Nabi, bagi faham akal tak boleh, sebab makhluk terbatas. Allah tidak perlu kepada keterbatasan. Dan bagaimana perjalanannya itu diikat juga pada kalimah asra. Kenapa asra? Bukan sara. Kalau sara berjalan malam, tapi asra diperjalankan, bukan Nabi berjalan. Bukan dikenakan inisiatif kreatif Nabi untuk berjalan. Allah yang berjalankan Nabi SAW. Jadi Allah penguasa kepada dimensi ruang dan masa. Allah boleh buat bukan tekat macam tu, lebih daripada tu pun boleh. Jadi bila nak fahamkan situasi ini, dengan kita usaha untuk ikat dengan akal, dia adalah satu benda yang takkan boleh capai, takkan boleh sampai. Sebab benda tu adalah perkara yang bertentangan. Mana tidaknya tuan-tuan? Dalam prinsip sains, sifat api itu membakar. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala kisahkan, tidak bagi Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi macam mana sains nak proofkan benda tu? Begitu juga dengan sifat kejadian manusia. Dalam ilmu biologi, anatomi tubuh badan manusia, dalam bab genealogi, DNA dan sebagainya, kewujudan manusia itu diukur ikat pada kemampuan jalinan sanding ganding kromosom X dan Y. Yang ini sains lah. Kan? Ada kromosom daripada lelaki, daripada perempuan, kemudian wujudlah percampuran dekat situ benih, dan akhirnya baru wujud anak yang mendiami rahim ibu, dikenal sebagai janin, dan kemudianlah lahir jadi seorang bayi. Tapi tidak dalam pemahaman akidah Islam. Sebab dalam Islam kita faham kewujudan manusia berdiri pada 4 karakter. Ada 4 kaedah. Yang pertama, wujud tanpa perlu lelaki dan perempuan. Yang kedua, wujud hanya perlu kepada lelaki. Yang ketiga, wujud hanya perlu kepada perempuan tanpa lelaki. Yang keempat, wujud kepada lelaki dan perempuan. Yang nombor 1, tak perlu lelaki, tak perlu perempuan, tapi ada. Siapa dia? Kun fayakun, kata Allah, Nabi Adam AS. Begitu juga yang kedua, Siti Hawa, datangnya juga daripada Nabi Adam, tanpa perlu kepada perempuan. Manakala yang ketiga, Nabi Isa AS, sampai Allah Ta'ala datangkan lagi peringatan dan juga penguatan ayat. Kamathali Adam. Nabi Isa AS itu diciptakan semisal, seakan-akan sama seperti mana Nabi Adam. Cuma Nabi Adam clear, tidak ada lelaki perempuan. Untuk Nabi Isa ada ibu dia, iaitulah Siti Maryam. Dan akidah umat Islam berdiri pada titik Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam dalam keadaan Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Berbeza dengan ikatan ataupun pemahaman rapuh
yang menyebutkan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa dalam keadaan Nabi Isa lahir tu tidak punya bapa. Berlembak kita jumpa. Banyak kes lahir tanpa bapa. Bahkan kita pun duk guna perkataan term itu. Tapi beza dengan Nabi Isa. Nabi Isa lahir dalam keadaan ibunya tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Itu berbeza. Sebab itu bagaimana kita nak cernakan sains dalam situasi ini? Kita bukan nak menempelak sains, apatah lagi menyokong tindakan beberapa orang yang mengatakan sains itu sihir. Tak boleh. Tonton tengok dalam Isra' wal Mi'raj. Antara benda yang kita sebutkan, ada satu orang lelaki nama dia Abul Qasim Abbas ibn Firnas, lahir sekitar tahun 801 Masihi di Malaga, Spanyol. Pada ketika era abad ke-9 tu, dia terinspirasi dengan peristiwa perjalanan Nabi, iaitulah Buraq dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kemudian dia juga terinspirasi daripada ayat ke-19 surah Al-Mulk, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ajakan kepada orang beriman untuk melihat, alam yara ila at-tayri fawqahum, untuk kamu melihat bagaimana terbangnya burung di udara, dan siapakah yang menopang, yang menahan burung tersebut berada kekal di dalam penerbangan. Abul Qasim Abbas ibn Firnas, bila mana dia mencerakinkan ayat ini dan juga situasi Isra' al-Mi'raj, sehingga dia sanggup untuk mencipta satu prototipe penerbangan manusia pertama di dunia. Dan dia buat satu alat yang diisi dan diletakkan bulu-bulu burung, macam bentuk burung juga, kepak burung tu. Kemudian dia pakai benda tu dan dia terjun daripada bukit. Taklah tinggi sangat, kurang lebih macam bukit Tualang macam tu lah, kan? Ni biar abang tu bukit Melira teruk lah. Ni bukit rendah. Jadi dia try terbang jatuh. Kemudian dia cuba lagi dengan meningkatkan lagi prototipe ataupun barang kepak yang dia buat tu. Bila dia buat lagi bagi elok, dia terbang lagi. Sampailah beberapa kali dia terbang, dia boleh merasakan dia tertahan di udara, terapung untuk beberapa waktu, 10 ke 12 saat. Dan kemudian barulah dia menjunang ke bawah. Dan prinsip tu digunakan untuk penciptaan kapal terbang yang ada pada hari ini, yang dikenal sebagai prinsip aerodinamik, kinetik dan sebagainya. Dan benda tu berlaku bila? 1000 tahun sebelum James Wright bersaudara. Pernah dengar nama James Wright bersaudara? Orang pertama cipta kapal terbang. Bersaudara dengan siapa pun kita tak tahu. Tapi James Wright bersaudara tu dia cipta kapal terbang tahun 1800. 1000 tahun sebelum tu, Abbas ibn Firnas ataupun Ibnu Firnas ni dah buat dah terbang, terinspirasi daripada Isra' wal Mi'raj. Begitu juga dengan Ibnu Sina. Bila mana Nabi sebutkan berkenaan dengan syaqqus sadr, pembelahan dada. Ibnu Sina, bila mana dia melihat situasi itu, sebab pembelahan dada ni bukan sekali dua. Dalam riwayat disebutkan Nabi pernah melalui satu waktu ketika Nabi berusia kurang lebih 5 tahun. Nabi dibelah dada ketika duduk dalam penjagaan Halimah binti Abi Zu'aib ataupun Halimatus Sa'diyah. Maka pada waktu itu Ibnu Sina merasakan pembelahan dada ni adalah satu benda yang boleh dilakukan dan orang masih lagi boleh hidup walaupun dah dilakukan pembelahan, sehingga membuatkan dia terinspirasi untuk mengkaji dalam bidang perubatan, mencipta alat-alat perubatan pembedahan, dan akhirnya dia dijadikan sebagai kiblat utama dalam pengajian perubatan dunia sampai ke hari ini. Kitab Qanun Fitrib adalah satu warkah dan juga satu masterpiece yang ditinggalkan oleh Ibnu Sina. Sampai ke hari ini masih lagi boleh dikaji. Bila ditanya macam mana dia boleh jadi orang macam tu, dia terinspirasi daripada salah satunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebab tu bila kita cuba melihat naratif ataupun nilai pandang berkenaan Isra' wal Mi'raj, dia bukan sekadar hanya pada penceritaan naik ke langit satu-satu tu saja. Itu pun betul. Cuma why not kita ambil satu pendekatan yang meningkatkan lagi anjakan dalam masyarakat kita, di kalangan masyarakat umum, untuk menjadi orang yang sedar kata kita adalah tuan kepada semua lapangan bidang pengajian. Kita dulu memiliki ramai para alim ulama yang dijadikan sebagai sandaran dan juga panutan daripada segenap dunia untuk diangkat keilmuan mereka. Tapi hari ini tidak. Kita duduk dalam keadaan yang terperosok, tercorot pada satu kedudukan yang hanya mampu untuk membuntuti kelompok-kelompok yang tidak beriman. Dan akhirnya kita hidup dalam satu suasana zaman yang mana orang yang mengetuai, orang yang menjadi kepala dalam kehidupan kita setiap hari adalah orang yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
di dunia ini diterajui oleh orang yang tak beriman pada Allah. Dan tuan-tuan tengok kehancuran dan kezaliman yang berlaku. Sebab tu sampai hari ni Palestin tak ada satu huruf perkataan pun yang kita boleh tolong untuk sampaikan kepada mereka. Nak bagi ayat dekat mereka pun kena tanya dekat orang yang tak beriman ni. Nak memberikan kebaikan, bantuan dekat mereka pun tak mampu. Selagi mana tak mendapat apa yang disebutkan izin oleh kelompok yang tak beriman ni. Sebab tu kita kena kembalikan balik supaya kita jadi orang yang boleh menjadi ketua kepada semua lapangan. Baik. Ketika mana Nabi SAW menceritakan kepada orang yang tak beriman dan semuanya, maka Abu Jahal pun ketawa kerana Nabi pada hari itu tidak akan lagi dikenal. Ada satu orang lelaki datang berjumpa dengan Abu Jahal dengan mengatakan, "Wahai Abu Jahal, kenapa kamu ketawa?" Dia tergelak. Hari ini Muhammad takkan lagi diingat. Semua orang akan lupakan dia dah. Sebab dah nampak dah. Dia sendiri beritahu benda yang tak masuk akal. Dan orang tolak apa yang dia sebutkan. Maka kata lelaki ni, kalau takat yang tak menerima perkataan Muhammad ini adalah orang-orang yang ada ni. Ahli jawatan kuasa, exco kebersihan, exco rekreasi, biasa-biasa punya orang ni. Dia kata no hal lah. Benda ni small the pieces, kecil ya benda ni. Tapi kalau satu orang ni, dia dengar benda ni dan dia pun tak percaya, maka bukan takat Muhammad SAW saja akan dikuburkan pada hari ni, tetapi setiap ajarannya, setiap laungan dakwahnya akan ditinggalkan sepenuh-penuhnya. Siapa? Yang seorang tu siapa dia? Seorang tu adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah radhiyallahu an, yang pada waktu tu sebagai riwayat menyatakan belum lagi memiliki nama As-Siddiq. Maka Abu Jahal cari mana dia Abu Bakar di dalam kelompok manusia yang hadir mendengar penceritaan pengkisaan Isra' al-Mi'raj di depan Hijr Ismail. Dia tengok Abu Bakar mana tak. Maka dia pun panggil 2-3 orang pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar ni dekat dengan Kaabah lah. Kalau daripada, bukanlah dekat sangat, daripada Kaabah tu tuan-tuan kelak, kalau dulu ada Hotel Hilton tu, ada kan Hotel Hilton, tapak tu tapak rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka dia pun pergi. Bila pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia pun panggil Sayyidina Abu Bakar, bagi tahu. Kata Nabi SAW cerita macam ni. Dan sampailah dia habis Isra' Mi'raj, Isra' balik mai ke Masjidil Haram. Maka Abu Jahal tanya dekat Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa pandangan kamu?" Maka Sayyidina Abu Bakar kata, "Betul ya? Betul. Muhammad SAW Masjidil Haram, pergi Masjidil Aqsa, lepas tu pergi naik langit, turun balik, patah balik mai satu malam. Hang kata betul?" Betul. Agak-agak wahai Abu Bakar, takkan betul kot? Lah betul lah. Kata pi Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram satu malam bang, satu malam. Hang kata betul? Betul lah. Betul celah mana? Pengangkutan darat di zaman Nabi SAW nak pi ke Masjidil Aqsa pada waktu tu, unta hak standard, unta standard JPJ sepoket 46 kan, WD-40 spray 2 tahun sekali, hak jenis chamber biasa, jenis unta standard, nak pi ke Masjidil Aqsa 40 hari baru sampai. Kalau unta hak yang korek sikit, hak yang buat korek belok sikit, dia buat forek up, dia potong tengkok, dia boleh pi awal sikit 30 hari. Hang begitu Muhammad SAW boleh pi satu malam, hang percaya? Oi, merepek lah. Sayyidina Abu Bakar juga ahli pedagang. Sayyidina Abu Bakar pun tahu jalan perdagangan tu nak pi berapa lama. Dia tahu, tapi dia kata sebab benda ni daripada Nabi, dia kata betul ya. Kalau Nabi sebut betul, dia kata mana mungkin benda tu boleh berlaku dalam semalam, kata Abu Jahal. Kalau hari ni pula tuan-tuan, kalau kita nak pair balik perjalanan hari ni, kita kena menempuh 2066 km daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau naik kereta kena jalan selama 35 jam baru sampai. Kalau naik kapal terbang 45 minit. Tu pun kena turun di Jordan, daripada Jordan kena patah balik mai ke Masjidil Aqsa baru boleh masuk Masjidil Aqsa. Tapi zaman Nabi Abang kata berlaku satu malam. Tapi pasal hakikat kita ni orang beriman, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Subhanalladzi asra. Kita dah tahu dah ini urusan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Maka bila disebutkan benda tu, Sayyidina Abu Bakar balas kepada Abu Jahal dengan mengatakan, "Wahai Abu Jahal, kalaulah benda langit datang bertemu dengan Muhammad pun aku percaya. Tapi kalau takat Muhammad naik jumpa dengan benda langit, lagilah aku percaya. Benda normal, tak ada masalah. Wahyu turun, Nabi beritahu kat kami. Malaikat turun, Nabi beritahu kat kami. Dan kami tahu kata benda tu berlaku dengan izin segala pembuktian. Maka kalau takat Nabi naik ke langit, jumpa dengan benda-benda langit, kami tak ada masalah untuk percaya." Yang kedua, dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wahai ahli Mekah, ya ahli Mekah,
sekiranya di depan aku ada dinding berwarna hitam dan Muhammad SAW menyatakan pada aku dinding tu warna putih, yang betul adalah Muhammad SAW dan yang menipu adalah mata aku. Tuan-tuan, ini hakikat iman satu orang yang mendapat gelar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Syadah pada dal. Kenapa? Sebab dia mempercayai baginda Nabi SAW daripada sekecil-kecil benda sampailah ke besar-besar benda. Bukan hanya pada benda besar. Kalau benda besar kita akan panggil sadaqah. Sadaqah. Kerana itu Al-Quran bila kita baca, kita akan baca Sadaqallahul Azim. Kita tak baca Siddiqillah. Kita baca Sadaqallahul Azim. Sebab kemuliaan, kebesaran dan keagungan Al-Quran yang ada pada lantunan kalimullah yang kita sempat untuk baca. Tapi As-Siddiq dengan Nabi benda kecil sampai ke benda besar. Paling kecil pun dia percaya, paling besar pun dia percaya. Sebab itulah dapat gelar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar pun meninggalkan orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal yang ada di depan rumah dia. Dia pergi mendapatkan Nabi SAW. Sampai jumpa dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar berkata pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, segala apa yang kau sampaikan adalah benar. Dan tak ada satu pun tak benar. Cumanya, di kalangan orang Quraisy ni ada yang baru balik daripada Masjidil Aqsa. Ada di kalangan mereka ni baru balik Masjidil Aqsa. Dan mereka masih lagi ingat bayang macam mana kedudukan keadaan Masjidil Aqsa. Maka diminta kepada Nabi SAW, boleh tak kalau dipanggil beberapa orang untuk bertanya tentang kedudukan dan keadaan Masjidil Aqsa sebulan yang lalu, sebab mereka baru balik. Maka Nabi kata silakan. Maka saya Bakar turun cari mana-mana kafilah pedagang yang baru balik daripada kawasan Masjidil Aqsa, yang baru balik daripada Syam. Maka pakatlah berkumpul. Dan riwayat disebutkan berbelas orang. Maka diberitahukan kepada mereka ni, hampa pergi tanya dekat Muhammad SAW berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Kalau dia jawab benda tu betul, hampa jawab betul. Kalau dia jawab benda tu tak betul, kamu jawab kata tak betul. Tak ada masalah. Maka mereka pun bersetuju dengan perjanjian itu. Maka mereka pun bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala tajallikan penampakan Masjidil Aqsa di depan Nabi SAW. Dalam satu riwayat dekat dengan kawasan rumah Uqail, di depan kawasan sedikit daripada Hijri Ismail. Kemudian Nabi SAW menceritakan satu demi satu. Persoalan yang ditanyakan Nabi jawab tuntas. Nabi jawab jelas. Ditanya berkenaan dengan warna dinding kota Baitul Maqdis, ditanyakan kedudukan Masjidil Aqsa, berapakah pokok yang ada, apakah bangunan yang baru dinaikkan di kawasan berdekatan dengan Masjidil Aqsa. Nabi jawab satu demi satu demi satu. Orang kafir Quraisy yang tadi duk bergelak, berguling, duk tepuk tanah, terkejut. Dah mula menunduk muka. Yang bertanya pun sama juga. Sebab mereka tak percaya Nabi pergi dalam satu malam. Tapi bila Nabi jawab satu-satu, mereka dengar Nabi jawab, mereka tunduk. Seorang demi seorang. Tersungkur segala bentuk kekafiran di depan Nabi SAW yang menyampaikan kebenaran. Sampailah habis. Orang yang beriman pada waktu itu pakat balik bangkit. Semua pakat bangkit balik kata, inilah Nabi kami. Orang yang tidak pernah menipu. Dialah Al-Amin yang terpercaya. Dan beruntung kami sebab ikut Muhammad SAW. Padahal tadi masa awal hampa pun dah huyuk lah. Kan? Mereka pun dah pincang sebab mereka juga bangsa pedagang. Jadi bila mana dah jadi lagu tu, orang kafir Quraisy dah mula senyap. Orang beriman juga sudah pun lega hati mereka. Sayyidina Bakar kata selesai. Pada hari ini, kamu semua ketahui betapa Muhammad SAW adalah orang yang memang sebenar-benarnya pergi ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam. Sebelum Nabi SAW nak meninggalkan mereka, Nabi berkata kepada kelompok kafir Quraisy, "Wahai Quraisy, ketika dalam perjalanan aku di atas burak, aku melihat ke bawah dan dapati ada satu kafilah pedagang yang dalam perjalanan menuju ke kota Mekah. Mereka ini adalah pedagang daripada Syam. Dan perdagangan kafilah pedagang ini, mereka ada bawa unta, mereka naik unta. Dan unta-unta yang dibawa untuk berdagang, dia ada kumpulan lah. Macam contoh dia ni, kumpulan dia unta ikat dengan tali warna merah. Nabi kata kumpulan tu, kepala unta mereka diikat dengan tali merah. Maksudnya geng merah. Ada unta yang diikat dengan color lain. Dia macam lori tanah juga. Hak ni kepala biru, ambil tanah belah juru. Hak ni kepala merah, dia ambil belah penanti. Hak ni kepala kuning, dia ambil belah tikam batu. Dia bubuhlah stiker depan tu, beban. Dia bubuh stiker depan tu, jerung darat. Dia bubuh dekat situ, pilot bumi, macam-macam lah. Hashtag kami tak amai, kami ada, macam-macam. Nak abang kata geng lain lah. Jadi Nabi sebut, geng kafilah pedagang tu, kepala unta mereka, unta yang jadi kepala tu, diikat dengan tali warna merah. Dan kata Nabi lagi, ketika dalam burak, dalam perjalanan tu di atas burak, Nabi dapati kafilah pedagang ni telah kehilangan unta. Dan Nabi daripada burak view, daripada pandangan dari atas, Nabi tahu unta yang hilang tu duduk tahu mana. Pun Nabi bagi tahu
Nabi beritahu dekat kafilah pedagang ni, wahai fulan, sesungguhnya unta kamu yang hilang berada di lembah fulan. Pergilah kamu dapat ke. Dan kata Nabi lagi, Nabi beritahu depa dengar perkataan aku dan depa pergi ke tempat yang aku sebutkan dan mereka menjumpai unta mereka dan kemudian kembali meneruskan perjalanan. Maka Nabi sebut lagi, Nabi kata kafilah pedagang ni akan sampai ke Mekah dalam masa 3 hari. Tuan-tuan cuba bayang. Orang Mekah Quraisy tadi yang mula-mula buat muka sempoi, dia buat muka dahsyat depan Nabi SAW. Lepas tu dah kena sungkuk satu kali sebab Nabi sebut benda tu betul. Dan mai yang ketiga, satu tempeling besar yang menikam dada-dada mereka, menyebabkan mereka tak keruan dengan satu peringatan yang bakal menyebabkan mereka tersungkur sekali lagi. Iaitu Nabi beritahu kafilah pedagang ni akan sampai lagi 3 hari. Orang yang beriman tak ada masalah sebab mereka berdiri pada titik amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Mereka duduk dalam satu kelosa yang dinamakan sami'na wa ata'na. Nabi cakap betul ya, nak petikai apa? Hari ini kita duduk dalam keadaan yang diganggu benar tu. Bahkan sampai ke tahap ada orang yang usahakan untuk bawa dalam tampilan masyarakat dengan membawa satu kaedah faham Nabi ni manusia biasa. Bila kita dengar tu macam Allah Nabi manusia biasa. So dia ambil lah hadis. Nabi kata aku puasa dan aku makan, aku solat dan aku tidur. Nabi macam kita tak. Nabi punya biasa tak macam kita punya biasa. Masalahnya kita asal Nabi tu biasa macam kita punya biasa. Itu bahaya. Nabi punya biasa puasa Isnin Khamis. Kita punya tak biasa. Kita tak biasa puasa Isnin Khamis. Nabi punya biasa puasa Yaumul Bid. Kita tak biasa puasa Yaumul Bid. Nabi punya biasa istighfar 71 kali sehari. Kita jarang istighfar 70 ke 1 kali. Nabi punya biasa solat malam Nabi. Nabi akan solat sampai dalam riwayat sebutkan paling banyak 70 rakaat. Bengkak kaki Nabi. Kita 2 rakaat tu pun muka macam ngempuk ke lah. Nak bangkit. Bukan sinilah belah Burkina Faso. Kan? Nak bengkak kaki ya solat. Tak ada. Baru ni saya pergi dekat satu tempat. Ada kita solat bengkak kaki. Tak tahu ada 2 orang kat tangan. Oi, risau kita. Tanya pasal apa? Bengkak kaki. Dia kata gout. Oi. Bengkak. Tetapi cucuk tak makan rumah. Tak ada kita nak solat bengkak kaki. Kita gerak anak kita bangkit. Bengkak lagi dah. Kan? Nabi punya solat rakaat pertama. Rakaat pertama Nabi duk ada lepas Fatihah 4 surah lagi Nabi baca. Satu ketika di waktu Huzaifah Al-Yamani solat belakang Nabi SAW. Dia kata dia pergi masjid Nabi. Nabi baru mula solat. Solat tahajud. Dia pun merapat kepada Nabi. Nabi baru baca surah Al-Fatihah. Maka dia pun bertakbir masuk dalam solat nak jadi jemaah. Kemudian Nabi SAW dah habis Fatihah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 Alif Lam Mim. Dan Nabi akan baca habis. Memang dia Nabi akan baca habis Al-Baqarah 286. Habis ayat 286. Maka dia dah standby nak rokok. Nabi sambung Ali Imran. Ali Imran berapa ayat bang? 200. Malam tu kalau naik dalam berita tang pagi balik awal 200 ayat. Tadi dah baca 286, ni tambah lagi 200. Habis Ali Imran, dia duduk fikir habis nak rokok. Nak rokok dah, Nabi sambung. Lepas Ali Imran, An-Nisa. An-Nisa apa pula? 176. Habis An-Nisa, dia kata okeylah, mungkin rokok lah kot. Tak, Nabi sambung Al-Ma'idah. Habis daripada Al-Ma'idah, barulah Nabi rokok. Habis pada tu, dalam riwayat yang disebutkan oleh Huzaifah Al-Yamani betapa malam itu adalah malam terakhir aku ikut solat belakang Nabi. Bukan sebab lamanya solat, tapi sebab aku teragak-agak bila nak rokok. Hak tu tak syok. Bukan pasal lama tu normal. Saya normal di waktu dia masjid Nabi diikat dengan tali-tali. Setiap tiang tu ada tali untuk dipegang oleh para jemaah. Sebab imam akan baca panjang. 20 rakaat baca panjang. Kan? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan biasa Nabi tak sama macam kita punya biasa. Kita punya biasa ni adalah satu biasa yang tahap kita aja. Nabi punya biasa lain. Nabi punya kedudukan lain. Tapi masalah bila ada orang usaha untuk downgrade. Sebab itu bila mana 3 hari Nabi sebutkan kepada orang kafir Quraisy, mereka pun tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab duk tunggu 3 hari tu nak mai. Bila mai hari ketiga, secercah cahaya pagi sampai ke bumi Mekah. Berpusuk orang Mekah menuju ke pintu utara di bahagian Jufah, menanti dengan penuh sabar dan debar. Adakah benar apakah perkataan yang disebutkan oleh Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bakal dibuktikan pada pagi itu?
Maka daripada secercah cahaya di hujung-hujung Fata Morgana muncul kumpulan kafilah pedagang yang Nabi sebut unta yang pertama itu diikat dengan tali berwarna merah. Daripada jauh mereka nampak kelibat betul. Unta yang mai tu, kepala unta tu tadi diikat dengan kain berwarna merah. Maka mereka dah mula jadi tak keruan, jadi kelang kabut. Betul Muhammad SAW sebut, betul apa yang dikatakan oleh Al-Amin Muhammad SAW. Maka bila dah kafilah pedagang tu semakin mendekat, mereka meluru pi berkumpul di keliling kafilah pedagang, dan persoalan demi persoalan ditanyakan. Adakah kamu pedagang daripada Syam? Ya. Adakah kamu dalam perjalanan kamu telah kehilangan unta kamu? Ya. Adakah ketika kamu hilang unta kamu mendengar satu suara menyatakan kepada kamu unta kamu berada di tempat sekian-sekian? Ya. Dan kamu mendengar suara itu? Ya. Dan kamu jumpa unta kamu? Ya. Dan kemudian kamu datang balik dalam perjalanan kamu datang ke Mekah? Ya. Soalan dia, suara siapakah itu? Dia pun beritahu, manalah kami nak tahu, kami cuma dengar suara dan kami memang ikut suara tu dan kami jumpa balik unta kami settle. Hang nak tahu tak suara siapa tu? Siapa punya suara tu? Itulah suara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy seronok sebab Nabi punya suara didengar oleh kafilah tu, dan benda tu membungkam dan menerkam setiap jajahan takluk ke tidak puasan hati orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Namun walaupun begitu punya pembuktian dalil yang Allah Ta'ala tandakan linuriyahu min ayatina dalam surah Al-Isra ayat pertama itu, bagi orang yang tidak mahu beriman, mereka tetap juga tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itu dalam bab kita nak memahami konsep tentang Isra wal Mi'raj, yang pertama kita dah sebutkan tadi pada tuan-tuan, mesti ditandakan dengan nilai kekukuhan iman, bukan dengan pemukuhan ilmu semata-mata. Sebab ramai orang yang mengkaji, kita tak menolak ada orang kaji, ramai. Bagi contoh burak yang selalu kita sebutkan. Burak ni, sebagian ulama mengatakan burak itu datang dari kalimah barqun. Barqun pada tandaan dalam Quran adalah kalimah daripada burak, daripada kalimah barqun. Burak daripada kalimah barqun. Barqun ni dalam Quran setidaknya kita akan jumpa paling awal ayat ke-20 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan barqun. Barqun ni maksudnya kilat. Kilat menggunakan kelajuan cahaya. Cahaya pula kelajuannya 300,000 km. Kilat setengah 150,000 km. Untuk berapa lama? 1 saat. Jadi kalaulah kata satu orang profesor daripada UTM atau Dr. Insinyur Ismail, dia beritahu kalaulah burak itu hanya menggunakan kelajuan barqun, kelajuan kilat, maka dia kena mengambil masa kurang lebih 8 jam untuk sampai ke planet Pluto. Siapa orang simpang 3 bisa sampai planet Pluto? Tak ada kan? Tu yang saya beritahu Pluto, saya tak cerita bab Padang Serai. Jadi kita ni yang takat tahu Padang Serai, Changlun, Sanglang. Ni Nabi sebut tu berkenaan dengan peristiwa yang benda membakar dan juga membelah setiap daripada dimensi. Kalau dia sebut kayak tu. Lepas tu kalau berkenaan dengan benda yang sama, Syekh Muzaffar juga dia meletakkan Nabi pakai apa ketika nak naik langit. Pakaian apa Nabi pakai? Sebab pada setiap tujahan untuk melepasi lapisan atmosfera, dia kena satu kekuatan bahan api tertentu untuk bergerak. Kalau tidak, tak boleh nak lawan satu benda yang menarik manusia kekal berada di bumi, iaitu graviti. Teknologi yang disebutkan hari ini, yang digunakan untuk bawa roket dan sebagainya, memiliki kemampuan halaju mencecah 28,000 km sejam. Baru boleh lawan tarikan graviti. Kalau tidak, dia tak cukup momentum untuk keluar. Dan Nabi bergerak ke langit itu naik apa? Bahkan dalam setiap lapisan tu tadi, pada ketinggian tertentu, manusia akan menghadapi satu masalah, iaitu pengurangan kadar oksigen untuk bernafas. Di atas muka bumi ni pun, kalau tuan-tuan kok-koklah piragas naik Gunung Everest. Everest 8848 meter. Tuan-tuan duduk dekat atas tu, kandungan oksigen untuk kita boleh bernafas akan jadi 1/10. Maksudnya nak bernafas tu sikit sangat. Sebab dia terlalu tinggi altitude dah. Yang tu baru masih lagi di bumi. Syekh Muzaffar dia naik 333 km duduk di ISS. Nabi lebih daripada tu. Bukan dekat benda-benda yang kita sebutkan kata lapisan atmosfera ni, tak, lebih daripada tu. Bahkan sebagai ulama juga menyatakan sejauh mana mata kita melihat itu masih lagi langit pertama. Bukan lagi melepasi tingkat langit kedua yang disebutkan dengan kalimah observable universe, Andromeda, apa yang disebutkan nebula di dalam teknologi aliran pemikiran dan juga pengajian kosmologi dan astronomi. Semua tu masih lagi dalam langit pertama, tak boleh tembus.
Dan sebab itu bila sebut tentang situasi ini, syukur kita sebagai orang beriman, sebab kita tahu benda ni semua berada dalam jajah takluk genggam Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan Allah mampu untuk melakukan lebih daripada tu pun. Bukan dekat benda yang sama, benda lebih pada tu pun Allah Ta'ala boleh lakukan. Dan kemudian pada bab pembinaan berkenaan dengan faham tentang Isra' wal Mi'raj, antara benda yang tidak boleh kita nafikan adalah betapa pentingnya institusi yang bergelar masjid, sehingga Allah Ta'ala rangkumkan, Allah Ta'ala harumkan namanya di dalam Al-Quran. Ada banyak benda yang boleh disebut, tetapi kenapa Allah Ta'ala tandakan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Bahkan ayat ini juga kita duk sebut ulang pada sekitar 2 bulan lepas bila menceritakan berlakunya apa yang disebutkan sebagai operasi Tufanul Aqsa, perang Tufanul Aqsa. Na'abak kata alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, betapa berkatnya tanah di Masjidil Aqsa itu sehingga kan berlaku banyak benda-benda mukjizat yang begitu besar. Kan itu tak jadi pelik bila mana Masjidil Aqsa digelar sebagai al-ardu mahsyar wa ma'syar, iaitu tempat yang bakal menjadi padang mahsyar, pengumpulan manusia, dan di situlah juga akan dikoyaknya dimensi kehidupan dunia untuk pi ke satu alam yang lain. Dan di situlah juga kita dapati betapa nanti di waktu mendekat pada kiamat, bila mana Nabi Isa AS diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas muka bumi ini, maka seawal-awal waktu solat yang akan didirikan oleh Nabi Isa AS adalah di Masjid Al-Aqsa. Dan sebab itu bila sebut berkenaan dengan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sejauh mana kita rasa teringin nak pergi Masjidil Haram, sebesar itu jugalah teringinnya kita kena ada dalam diri nak pergi ke Masjidil Aqsa. Kata ulama, kenapa ditandakan dalam sabda Nabi SAW, jangan kamu bersusah payah untuk pergi ke mana-mana tempat melainkan ketiga masjid. Masjid pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabi, ketiga Masjidil Aqsa. Kerana 3 tempat ni kata ulama, kalau pergi Masjidil Haram, di situ tempat untuk kita renew, reset, memperbaharui kehambaan kita pada Allah. Orang bila pergi Masjidil Haram, selalunya bila sampai dekat sana dia nampak Kaabah, dia automatik akan mengalirkan air mata. Dia akan menangis. Menangis dia ni bukan menangis sebab berkelahi dengan bini tak. Bukan menangis pasal ada orang pijak kaki tak. Bukan menangis pasal anak tak dengar cakap tak. Dia menangis sebab dia rasa dia tu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan disebabkan makhluk, bukan disebabkan dunia, tetapi disebabkan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dekat situ kita kena tahu Kaabah ini, Masjidil Haram ni ada miliki nilai untuk reset kita punya rasa kehambaan. Kenapa Masjid Nabi? Sebab setiap orang yang sampai ke Masjid Nabi, bila masuk saja batas Madinah, dia akan mula melantunkan kalimah selawat ke atas baginda Nabi SAW. Rasa cinta, rindu, dendam, taram, kasih dekat Nabi SAW akan semakin membuak-buak dan menggelegak dalam diri. Dan pastinya bila mana nak mendekat Masjidil Nabi SAW, lepas daripada balik Masjidil Nabi SAW, maka dia akan semakin meneruskan kalimah selawat ke atas Nabi SAW. Rasa untuk reset balik nilai keumatan itu, umat Nabi SAW. Dan kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ni ditandakan kerana di situlah berlakunya tempat untuk kita renew kita punya jihad. Siapa yang sempat pergi Masjidil Aqsa, dia akan rasa untuk kembali berjihad. Kenapa? Dia akan tahu betapa sukarnya umat Islam duduk di bawah cengkaman kelompok-kelompok yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang mereka lalui sampai hari ini. Kita sampai ke tahap dah bukan melugai, tapi dah jadi mual dengan benda yang dah dilakukan. Bahkan kita juga muak dengan tindakan daripada segenap masyarakat yang ada di dunia yang tidak boleh melakukan apa-apa sokongan ataupun bentuk pertolongan kepada saudara kita di Gaza. Dan sampai ke hari ini juga, adakah tuan-tuan maklum, tanah-tanah di Gaza sudah pun dilelong jual kepada kelompok penduduk haram di kalangan Yahudi untuk diduduki oleh mereka selepas daripada beberapa waktu, setidaknya sebelum bulan April. Dan benda ni adalah satu benda yang nyata. Dan kenapa disebutkan Masjidil Aqsa di dalam ayat berkaitan dengan Isra' nak ditandakan betapa setiap kali kita melakukan solat, kita kena ingat Masjidil Haram. Setiap kali kita melakukan solat, kita kena ingat Masjidil Aqsa. Kenapa? Dua-dua itu adalah watak yang dikenal sebagai kiblat. Hari ini Masjidil Haram adalah kiblat kita, Kaabah. Tetapi sebelum Masjidil Haram, Kaabah menjadi kiblat, umat ini pernah bersolat menghadapkan wajah mereka ke Masjidil Aqsa. Paling tidak pun selama 17 bulan itu. Sebab itu, antara kepuasan yang terakhir untuk saya sebutkan kepada tuan-tuan, ketahuilah betapa orang yang
meneladani peristiwa Isra al-Mi'raj dengan rasa faham dan juga cenderung kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi satu orang yang mengetahui betapa dia adalah manusia yang bersifat penuh dengan keterbatasan. Setinggi mana pun ilmu kita, sehebat mana pun kemampuan faham kita, kita takkan boleh mampu untuk mengalahkan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kita ini cuma duduk dalam tingkat mumkinul wujud. Allah wajibul wujud. Kita ini datang daripada nuqtatul wahidah, iaitulah daripada ruh minallah, daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan selama mana kita duduk, tunduk dalam hidup kita berkiblatkan dengan keilmuan, pastikan kita kena ada rasa ilmu aku ini adalah ilmu yang hanya secebis sahaja, nak dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan sebab tu juga bila kita sebut tentang Isra al-Mi'raj, selama mana kita pada hari ini yang duk sebut tentang ketinggian teknologi dan sebagainya, maka kita kena tahu teknologi kita ni tak lepi ke mana. Yang paling besar adalah Allah. Segala apa kekuatan, kemampuan dalam dunia ni kita kena kalahkan. Sebab dengan rasa kalah itulah kita baru menempat diri kita sebagai orang Islam. Sebab apa maksud Islam? Islam bermaksud serah diri. Serah diri dalam bahasa Inggeris bermaksud surrender. Surrender bermaksud kalah. Bila kita sedap kata kita kalah dengan Allah, masa itulah kita baru menjadi orang yang benar-benar berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam kunjungan yang terakhir ini, pada kita sempat kongsikan dengan tuan-tuan yang mulia, maka akhir kalam yang kita nak usah untuk kita simpulkan adalah kembalilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Jangan pernah kita meletakkan rasa kehebatan pada diri, kerana telah pun ditampilkan kepada kita kelompok-kelompok terdahulu yang telah Allah Ta'ala tenggelam benamkan dengan segala bentuk kehinaan dikarenakan oleh mereka itu orang yang terlalu berkiblatkan kepada dunia. Jadi dalam ruang yang terakhir yang kita sempat sebutkan, usahalah kita untuk sama-sama menyambung silaturahim di kalangan kita, dan dalam masa yang sama juga kita berusaha untuk menjadikan rumah Allah sebagai satu tempat penyatu paduan umat, tempat memanjangkan silaturahim, tempat untuk meraihkan semua golongan. Dan takat tu dulu perkongsian. Kalau kata dalam ceramah ini saya sebut, kalau ceramah ni orang mula tengok 3 muka, hang kena berhenti. Nombor 1 tengok muka jam. Kalau duduk tengah ceramah ada orang tu duduk tengok muka jam tu, kita mau berhenti bang. Itu lama. Yang kedua dia tengok muka pintu. Tengah ceramah dia tengok muka pintu. Yang tu pun mau berhenti. Kawan nak pergi terkencing ke apa. Yang ketiga dia mula tengok muka kawan dia. Hak ni lagi dahsyat. Dia tengok muka kawan dia angkat kening. Kawan dia pun tahu nasi goreng paprik. Tak abang pun. Tapi dia buat kening. Kawan dia pun balas balik. Ayam tengok limau. Dia tahu. Kan? Jadi kalau dah tengok muka tu kita kena berhenti. Yang mana tidur, alhamdulillah tak ada. Kalau kata dia tidur, tadi saya nak baca satu kalimah. Kalimah ni boleh baca bila masa pun. Tengah-tengah kuliah, baru 30 minit, ada kawan tu lena lah. Duduk sanak-sanak, melenggak lena tu. Kita baca kalimah ni, orang tu akan jaga. Kalimah dia apa dia? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, dia nanti bangkit. Habis dah. Habis pun hang lah lena. Ustaz tu nak sambung pasal tengok orang tidur, ustaz tu baca kalimah tu, hang pun jaga. Jadi moga-moga takat tu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Saya mohon halal masa yang diberikan. Dan kalau ada kekasaran bahasa tu dibicara telajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Jika buat kerabu perut, jangan diperah 5 perut. Kalau baik tolong diikut, kalau buruk jangan diturut. Kalau ada kebaikan tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Terang malam bulan purnama, puteri raja membaca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Saya doakan tuan-tuan semua insya-Allah berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga. Amin. Macam tak apa nak masuk 9.30 lah Ustaz. Nak masuk apa nak balik kan? Tanya kat nak murid, kata kalau pukul 9 dia tak mau masuk syurga, nak balik rumah. Janji boleh balik rumah. Kalau kata tuan-tuan semua masuk syurga nanti, saya doakan tuan-tuan masuk syurga. Tolong tanyakan di mana Muhammad Afifi Pendon. 5 manis masak di tangkai, jatuh sebiji berlimpah kayu. Pantun dah habis, masa dah sampai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha, wa astaghfirullahal adhiri walakum, wa lisairil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiruh, fayafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.